إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حسبنا الله ونعم الوكيل على الله So أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Oleh kerana itu mereka diliputi kehinaan, kelemahan dan tidak berdaya. Di mana saja mereka berada dan kamu jumpai, maka mereka menjadi lemah, tidak berdaya, kecuali orang-orang yang berpegang teguh di antara mereka pada tali yang membantu dari sisi Allah, hablum minallah. Tali itu adalah ketundukan terhadap agama Islam. Ya. Tali yang dimaksudkan di sini ialah banyak pentafsiran ulama kata hablum minallah, tali Allah ialah kitab Allah, hukum Allah dan sebagainya. Di sini tafsirkan makna tali di sini dengan makna apa, konteks rohani dia. Ya, itulah hubungan dia, ketundukan terhadap agama Allah. Sama maknanya kalau tidak ada ketundukan kepada syariat Allah Ta'ala, pada hukum hakam Allah Ta'ala dan kepada Tuhan sendiri, qalbi dia, maka menyebabkan dia akan dapat kehinaan. Waktu kita baca tiap-tiap hari subuh tu baca apa, wala ya'izzuman alai, takkan dapat kemuliaan orang yang melawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wala ya'izzuman alai, ya, wala ya'izzu, tidak akan ada iz, kemuliaan. Mereka yang menentang Allah Ta'ala, mana tidak melaksanakan dan tidak tunduk, tidak memberi kepatuhan kepada Allah Ta'ala. Wala yazillu man walai, dan tidak akan jadi hina orang yang bersandar berpaut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian wahablin minan nas, dan juga tali perjanjian yang kuat dengan manusia. Itu hubungan konteks yang besar, itu hablum minallah. Kemudian konteks dengan manusia, yang mana ianya telah digarispandukan oleh syariat, cara-cara kita bermuasyarah dalam semua bab kehidupan kita telah diatur oleh syariat Allah SWT dengan hebat. Dengan manusia dan mana tadi, wa ablim minan nas wa ba'u bi ghadabin minallah. Mereka kembali dengan manusia tadi, dan setelah mereka kembali dan mencabut pembenaran mereka atas agama Islam yang diturunkan kepada sebaik-baik insan, sebaik manusia ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memperolehi kemurkaan daripada Ta'ala. Bi ghadabin minallah, dia dapat ghadab, kemuliaan Allah, kemurkaan Allah. Dan tidak mungkin mereka tolak, kerana dijadikan atau diputuskan atas mereka kerendahan yang tercela yang muncul dari tabiat buruk mereka. Dan sama sekali tidak boleh, tidak bisa
diharapkan kemuliaan daripada mereka, orang yang memutuskan hubungan dengan Allah Ta'ala dan manusia. Yang demikian itu yakni kehinaan, kerendahan, ketidakberdayaan, dengan bahawa bi'annahum, kerana mereka tadi pada saat berjaya tadi, kanu yakfurun, diingkar, dia telah mendustakan dan meremehkan ya ayat-ayat Allah yang diturunkan dari sisi kemuliaan, duduk dalam berpegang teguh dengan tali Allah, dengan agama Allah, dan memberikan ketaatan. Dan kehinaan di sebaliknya lah, bila mereka tidak melaksanakan perintah Tuhan dengan betul, tidak memahami perintah Tuhan, itu akan jadi hina. Bagaimana mungkin manusia boleh melaksanakan perintah kalau dia tidak memahami? Dan manusia mana boleh mendapat memahami perintah Tuhan dengan betul tanpa mengambil daripada orang yang memahami dengan betul? Iaitulah para sahabat. Sahabat turun kepada tabi'in, pada ulama-ulama. Sebab itu sanad dia ada, dan dalam hadis semua ada. Itu boleh ambil Quran, biar dia baca sendiri. Ya. Dan yang mempelopori mereka ini kepahaman yang sebenar ialah para imam mazahib, imam mazhab gitu. Mereka diberi Allah Ta'ala. Ya, tiba-tiba si Kotai, si Komeng nak pergi Komeng. Tak ada pun dalam Quran ni, tak ada. Kau kenal Quran ni? Kenal tak isi Quran? Ya, nak terjemah Quran, gerti tidak? Berapa alat, 15 ilmu ada, faham? Dah tak faham, tak payah dah. Ya, sebab tu Quran bukan kalam manusia, kalam Allah Ta'ala yang mempunyai arti yang tinggi, maksud yang dalam, kepahaman yang dalam, mesti dihuraikan orang yang ada otoriti. Ya, manusia selalu sebut benar, tetapi macam mana? Kena tanya, benar tapi macam mana? Apa maksudnya? Benar kita kena pegang pada Quran dan sunnah, tapi bagaimana nak pegang? Ambil Quran sebelah tangan, pegang sampai malaikat maut datang. Ya, kita ada dua tangan kan, sebelah pegang, sebelah lagi pegang Quran, sebelah pegang hadis. Macam tu, pegang. Pegang maknanya melaksana dan mengamalkan dia. Bila nak melaksana dan mengamal, mesti faham apa yang dikehendaki Quran hadis. Maka siapa yang memahami dia? Situ sangkut, tak boleh faham sendiri kan. Waktu Nabi Lawani memfassara Quran bi ra'yi fal yatabawa maq'adahu minan nar. Siapa tafsir Quran mengikut otak dia sendiri, sediakan tempat dia duduk dalam neraka jahanam tu. Ya, Quran bukan surat khabar kan, bukan berita harian utusan yang siampau. Ni kalam Allah Ta'ala dari Tuhan, dibawa oleh makhluk yang mulia, malaikat yang tak pernah berdosa, disambut oleh tangan insan termulia, makhluk termulia Rasulullah SAW. Bukan jarang-jarang. Ya, tiba-tiba kita nak ambil baca je surat khabar, tak payah lah, kamu ngarut jadi. Ya, termula dia kata mana dia. Memang kau takkan nampak. Hukum-hukum yang diambil itu semua dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kan timbul pula macam dulu. Kan? Apa timbul? Kita Quran je. Hadis tak pakai, sudah. Ya, ni mesti tanya hadis. Mentafsirkan Quran adalah hadis. Ulama-ulama pula pergi balas lagi, menghalusi supaya kita mudah memahami. Kalau Quran tidak ditafsir oleh hadis, macam mana nak pakai? Hakimus salat di semayang, macam mana hukum semayang? Ya, parka'u ma'arraki'in, rokoklah kamu setengah rokok kan, pergi masjid rokok, betul balik. Bagaimana rupa kan. Yang mentafsirkan dia, maka Rasul dia beri mandat oleh Allah Ta'ala, wa ma atakumur rasul fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul naklah kita terima. Ini makna mandat daripada Quran. Kalau mereka pakai Quran, makna wajib mereka menerima Rasul. Kalau mereka tak nak terima Rasul pakai Quran dia, itu orang pembohong, khianat. Dia berbohong dengan kalam mengatakan nak pegang Quran. Dia tak pegang Quran kalau dia tolak Rasul. Dan kalau dia pegang pada Allah dan Rasul, dia kena pakai para ulama yang muktabar di kalangan sahabat, ya, dan seterusnya kepada imam mazhab dan semua. Sebab mereka itu ada otoriti yang diberi jamin oleh Quran. Ya, innama yakhshallaha min ibadihil
ulama tu Quran bagi. Mana akuan dalam hadis pun Nabi kata al ulama warasatul anbiya. Ulama mana? Ulama betul. Macam para sahabat hebat-hebat tu, imam mazhab dan sebagainya, orang yang betul-betul ada autoriti, atau ulama-ulama yang kita ikut. Jadi kalau pakai Quran tua saja, tak nak pakai orang yang memain Quran, itu ada benda lain. Itu ada benda lain. Ya, dia nak mempengaruhi orang supaya yang keliru. Ya, mungkin dia buat ada hukum contoh komen, ada hukum aurat, tak ada pun, yang ada tutup kemaluan macam-macam. Ya, rambut apa semua semain Jumaat mana ada denda, ada apa, dia mengarut. Ingat gila ulama besar imam mazhab tu gila, nak pulakan hukum tu kepala dia. Semua diambil daripada Quran. Kalau tali timba kamu kontut sejengkal, jangan cuba nak mencedok air di 100 kaki di bawah. Ya, jadi bodoh bangang gitu. Dan tali timba dia sejengkal. Kalau nak pergi cedok air yang ada di bawah cantik sana, tapi 100 kaki, kena siap kita punya apa? Tali panjang. Siapa yang ada tali panjang tu, imam-imam mazhab tu tali panjang. Orang yang punya alat untuk mencedok makna Quran. Kalau setakat sejengkal dia tali, tak payahlah pergi cedok air parit longkang tu je. Ya, itu yang dicedok keluar air longkang banyak, macam-macam mulut pula. Mulut yang melongkang, kotor je, tidak memahami ayat Allah Ta'ala. Habis Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini. Ya. Kanu yakfurun. Mereka sebenarnya kafir, mana ingkar. Ingkar itu mana kufur. Kafara yakfuru kufran. Kufur itu sifat dia. Orang bersifat dan kufur dipanggil kafir. Kalau ramai, kafirin. Ini yakfurun. Mereka sekian ingkar, jadi mendustakan dan meremehkan dengan ayat Allah Ta'ala yang diturunkan dari sisi Allah Ta'ala itu. Kemudian jahat lagi mereka, wa yaqtulunal anbiya bighairil haq. Mereka membunuh pula para nabi-nabi, ya. Ini jahat golongan Yahudi ini, tanpa alasan yang benar menurut syariat. Zalika bima asaw, yang demikian itu pengingkaran dan pembunuhan itu ialah dengan disebabkan mereka tadi asaw, mana derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, sebabkan kekotoran qalbi mereka tidak boleh menerima Islam, dan akhirnya jadilah benda yang tersebut, iaitu kerana kedurhakaan mereka dan ketidaktaatan mereka pada perintah-perintah Allah serta hukum-hukumnya, mana perundangan dan hukum Allah Ta'ala, dengan sikap sombong dan keras kepada mereka. Menolak ni dengan sebab apa? Sombong dan keras kepada. Kalau dia tak beramal kena kejahilan, biasanya boleh repair. Orang jahil dia boleh didik, dan akan jadi orang yang alim, dia jadi orang hebat. Tapi kalau jenis keras kepala, payah. Ya, kita cakap macam mana pun dia sahaja tak nak. Yang ini dipanggil penyakit dalam yang bahaya. Tidak boleh dibentuk oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW, sebab ada syaik, masalah besar dalam qalbi itu. Ingkar, keras, panggil inat, adalah sikap yang telah didedahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala laisu sawa'an min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Laisu, mana mereka itu tidak, tidak artinya tidak semua ahlul kitab, bukan dah semua itu sawa, mana sama dalam hal sikap seimbang dan sikap ingkar, maknanya berbeza-beza. Namun di antara ahlul kitab itu juga ada golongan yang lurus,
konsisten, ya, dalam jalan keseimbangan, jalan yang lurus, yang mana mereka ini yatluna ayatillah, mereka membaca ayat-ayat Allah Ta'ala yang menunjukkan keesaannya, menunjukkan ketunggalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di mana mereka baca tadi ila ana al-lail, pada malam hari, yakni seluruh tengah malam, dan juga wahum yasjudun, dalam keadaan mereka sujud, yakni salat dengan tunduk rendah diri, meletakkan dahi mereka di tanah untuk mengagungkan Allah Ta'ala, kerana takut pada seksanya dan berharap pula kepada keluasan rahmatnya. Itu sikap di mana mereka ni sujud, parkau, mereka rokok. Ini kaedah dia panggil min itlaqi juz wa iradatul kull. Itlaq juzuk, apa juzuk rokok, dikendaki apa kul, mana semayang. Yasjudun, itlaq sujud, dihendakkan kul, keseluruhan, mana semayang. Itlaq juzuk. Sebelum zuhur nanti datang rumah saya, ya, pukul 12 ada kenduri nasi. Kita pun datang makan nasi. Tuan rumah kata, "Kenapa tak makan lauk?" "Tuan jemput saya makan nasi." "Oh, lorong macam bendul kau ni." Ya, tuan jemput makan nasi, saya makan nasi je dah, tak berani nak makan lauk lain. Oh, padah lurus. Ni itlaq juzuk. Juzuk apa nasi, kena ke makan ke semua tu. Yang diangkat tu bedal lah. Dan itlaq juzuk nak kul, apa kul, keseluruhan semua tu. Ya, ni makan nasi je. Ni payah dapat orang ni. Ya. Awak panggil kenduri nasi, saya makan nasi je tu. Jadi kena sebut satu-satu lah. Ya, kenduri nasi, masak asam, ya, tambah belacan, ikan kering. Habis semua satu, jenuh je. Dia kadang-kadang syarat pun syarat yang mulgha pun ada dalam fiqh kita tuan. Ya, seorang tadi bagi kita duit, ambil ni ya, RM50. Buatlah minum air tengah jalan. Simpan duit tu, dia buat minum air. Ya, nak beli roti tak boleh. Tak boleh. Tunggu saya kata minum air. Wah, ni jujur lagi amanah betul ni. Ya, dia kata buat minum air, yang lain boleh. Yang lain boleh. Syarat tu mulgha. Syarat tu dilarangkan. Bila dia beri pada kita, dah jadi milik dia, kita ikut kita lah, nak beri apa-apa. Tak ada hal, semua dia syarat. Dia kata buat minum air, tu syarat tu dilarangkan, ikut, tak ada masalah. Beri dia minum air, lepas tu nak beli apa, belilah. Kawan ni simpan duit, seposin boleh simpan dalam tabung. Apa nak buat minum air ni, tak boleh minum lain. Sebaik tak kata ITO je. Kalau tidak kopi tu dia minum lah ni. Kita tengok pula, benda-benda semua apa bahas, dan ulama-ulama bahas. Ya, makna-makna kalam Arab itu semua dan sebagainya. Kita tak tahu, lepas tu pakai cakap. Lepas tu nak tengok ada tak dalam Quran Nas ni. Wah, macam kau pandai now. Ya, tulul tul. Macam tadi. Jadi di antara ahli kitab yang mana yatluna ayatillahi ana al-lail, amalan berat besar dia. Dia membaca akan ayat Allah Ta'ala pada waktu malam, waktu yang paling disukai qiraat Quran bila di jawfil lail. Ya, pada tengah malam tu ibadat yang paling dikasihi Allah Ta'ala ialah qiraatul Quran, membaca Quran. Lepas tu dalam rumah kita jangan tidak baca Quran, walaupun sikit baca. Nabi suruh tu, nawwir buyutakum bi qiraatil Quran, cahayakan rumah kamu dengan bacaan Quran. Ni dia mengadu pada ustaz dia, "Ustaz, anak saya degil lah." Ustaz pun tanya, "Kau baca Quran kau?" "Mata, kau pun sama degil." Kau pun sama degil. Nabi suruh baca Quran supaya rumah tu ada keberkatan, baru rumah tu tenang. Ini asyik panah nak bergaduh kan. Apa? Nur Quran tak ada, gelap panas semua. Baca Quran bawa ada sakinah, ketenangan, rahmat Tuhan turun kan. Di Kuang-Kuang pun kita nak keluar rumah, masuk rumah tu, tingkat pintu rumah tu baca kul huwallah 3 kali. Sama khatam Quran sekali kan. Sebelum masuk pintu tu berhenti baca kul huwallah, ikhlas 3 kali. Barulah murah rezeki. Oh, murah rezeki aku baca kan. Dia dengar murah rezeki dia kajian kan. Orang Melayu jangan dia ayat murah rezeki, tolong tulis sikit ayat. Wah. Dia kena sebut murah rezeki. Oh, kajian ni. Ya, kita boleh baca tu dah rezeki besar dah tu. Ya, tu banyak ulama sebut. Sebelum masuk pintu rumah tu
baca kul huwallah 3 kali dan ada banyak keberkatan dia. Gangguan pun kalau diikut pun dia lari. Kadang-kadang iblis syaitan yang merayau tepi tu dia mengikut undan ni. Kita bacakan dia tak ada, tak banyak masuk. Kadang kita masuk je dah budak terjerit dalam rumah, budak kecil. Wah. Apa benda-benda dia nampak mengikut. Bila kita berhenti di pintu rumah, kita baca ayat Quran, syaitan dia lari kan. Habis. Wahum yasjudun, dalam keadaan mereka sujud. Tempat yang paling hebat mustajab doa mana? Dalam sujud. Dan salat dengan tunduk rendah hati, meletakkan dahi mereka di tanah untuk mengagungkan Allah Ta'ala. Umar bin Abdul Aziz, satu khalifah yang diilhakkan dengan apa? Dicantumkan dengan khulafa ar-rasyidin. Hebat. Zaman pemerintahan dia semayang, sedangkan dia Perdana Menteri kalau kita lah kan. Dia tak bubuh sejadah. Dia sebenarnya dia sujud atas pasir tu. Padahal dia orang pertama negara nak pakai kapit tinggi mana boleh. Itu masing-masing punya apa? Kekuatan jiwa dia, masya-Allah. Sebab dia nak hasilkan tu. Atas pasir dia sujud. Kita kadang setengah masjid kami tinggi kapit. Kan? Dah ada kapal halal lagi. Sampai tu imam duduk rongga. Imam pula kencing manis kan. Rongga nasib baik tak jatuh. Kami tinggi now. Dia punya kapit tu. Kerana apa? Takut pada siksaan Allah dan berhadap pada keluasan rahmat Allah. Antara sifat-sifat mereka yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian wa yu'minuna billah, demikian itu kerana mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni pada keesaannya, ketunggalannya, sentiasa dipandang dalam kalbi dia keesaan tunggal Tuhan dalam mentadbir sekalian alam. Kemudian wa ya'muruna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ila akhir ayat. Shallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.